KPM. Wah, sedap ni biskut ni. Terima kasih Syamil kerana berkongsi dengan kami. Terima kasih, Syamil. Oh kawan, saya hairan lah. Kenapa biskut ni boleh hancur dalam mulut kita semasa kita makan? Betul tu. Lepas itu kan biskut ni jadi lembut dalam mulut kita. Nikmatnya. Ya, saya pun muskil. Bagaimanakah makanan semua ni dihancurkan dan kita dapat telan dengan mudah? Kita kena siasat ni. Kita boleh tanya kepada Cikgu Su juga. Ha, itu dia Cikgu Su. Cikgu Su. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat datang ke Tahap 1 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Dan inilah mata pelajaran yang kita akan belajar untuk kali ini, iaitu sains. Dan saya pasti murid-murid dah tahu dah siapakah guru yang akan mengajar kita. Cikgu Su! Cikgu Su! Ini dia Cikgu Suwaibah kita. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Akmal. Bantulah saya dan juga murid-murid, Cikgu. Okey, boleh. Tapi kita berkenalan lah dengan murid dulu. Tapi sebelum tu, nanti dulu nanti. Cikgu Su. Tak sabar-sabar. Okey, jurubahasa isyarat kita kali ini iaitu Cikgu Siti Zubaida. Assalamualaikum, Cikgu Siti. Apa khabar? Itu dia Cikgu Siti kita. Baik, kita pun dah tahu dah Cikgu Su. Siapakah jurubahasa isyarat kali ini, dan saya pasti ramai nak tahu siapakah anak-anak murid Cikgu Su. Siapa mereka? Kita bertuah sebab bersama-sama kita ada 4 orang murid dari SK Kampung Pasir Putih Ipoh. Wah. Okey, izinkan saya perkenalkan. Iya, izinkan juga. Dia nak terjatuh. Sambil-sambil cikgu kenalkan tu, saya tampaklah balik. Silakan cikgu. Baik. Okey, murid yang pertama ialah Abdullah Ais bin Khalid Ashrin. Mana satu dia tu? Lambai sedikit. Okey, seterusnya cikgu. Seterusnya ialah dia Lalita Isara binti Muhammad Rizwan. Hai kawan-kawan, sains is awesome. Okey, awesome. Betul-betul. Awesome. Saya ingat nama dia awesome. Tak. Okay. Dia. Okey, baik. Murid yang ketiga ialah Muhammad Daniel Irfan. Mana satu tu? Mana Daniel? Hei. Oh, dia tak ada suara. Cakaplah. Hai. Cakaplah sikit hai kawan-kawan. Assalamualaikum, sains menyeronokkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terakhir sekali. Siapa tu cikgu? Dan akhir sekali ialah Nur Aisyah Safiah. Yang berkacamata comel-comel tu. Ya. Hai kawan-kawan, mari belajar sains. Mari belajar sains. Mari kita belajar sains. Wah, okey, saya pasti murid-murid pun dah tak sabar dah, terutamanya di Google Meet mahupun di rumah Cikgu Su. Betul. Jadi, tanpa membuang masa, jom kita mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Su. Silakan. Okey, jadi topik yang menarik hari ini ialah berhubung kait dengan diri kita sendiri, iaitu tentang pencernaan. Aku malah nak tahu apa hasil pembelajaran yang kita nak capai pada hari ini. Apa dia? Silakan. Saya lah. Silakan. Takkanlah saya. Saya mengajar bukan cikgu. Baik. Yang pertama ialah kita dapat menyatakan makanan dihancurkan oleh gigi, lidah dan air liur. Yang kedua ialah murid dapat melabelkan bahagian yang terlibat dengan semasa pencernaan. Baik. Dan yang ketiga ialah membuat urutan aliran makanan semasa pencernaan. Alright. Dan yang keempat, membuat kesimpulan maksud pencernaan berdasarkan urutan yang dibuat tadi. Dan yang kelima ialah menerangkan tentang perbuatan yang akan mengganggu
pencernaan. Okey. Itulah Ya, dia. itulah dia. Baik. Seterusnya, apa lagi cikgu ingin kongsikan kepada kami semua ni? Akmal tahu tak, tadi semasa video yang dilakonkan oleh murid-murid tadi, ada satu penyataan masalah. Ui? Bagaimanakah makanan itu dihancurkan? Dan juga dihadamkan? Ya. Okey, saya akan menunjukkan. Macam tu lah cikgu. Oh, itu kenapa? Lapar sangat ke tu? Ya, saya rasa tak apa cikgu. Ini saya letak dekat sini lah. Okey. Duduk situ diam-diam. Baik. Nak belajar juga, duduk Okey. diam-diam. Akmal, Ya. saya akan menunjukkan macam mana makanan dihancurkan. Okey, umpama mangkuk ini ialah mulut. Okey. Okey. Baik. Jadi makanan kita makanlah masuk Ah. melalui laluan mulut Aha. dan okey, kita ambil air apa? Kosong ini Ya. umpama air liur. Okey. Cikgu mungkin boleh tunjukkan lagi Jadi dekat murid-murid. gigi dan lidah masing-masing membantu menghancurkan makanan menjadi hancur. Ini untuk biskut lah. Cikgu tunjuk dekat situ kawan-kawan tu. Okey. Situ Boleh cikgu. nampak. Jadi makanan yang lembut dan hancur ini kita boleh telan dengan mudah. Cikgu cuba ni kan lagi. Tuangkan. Tengok. Saya Macam takut tu lah. tertumpah. Macam tu. Okey. Cikgu angkat sikit tu. Angkat lagi. Menggunakan sudu. Sudu. Macam tu. Boleh. Ini nampak. Dia dah umpama bercampur dengan air liur. Dengan bantuan gigi dan juga lidah. Okey. Baik, cikgu. Yang ni cikgu, ni apa dia sebenarnya? Macam Akmal lah. Macam saya? Lebih kurang lah baik. cikgu. Akmal, Ya. bahagian kita bukan sahaja mulut yang terlibat dalam proses pencernaan. Okey. Tetapi melalui gambar rajah yang diberi, murid-murid pun telah dibekalkan dengan lembaran ini. Yap. Baik, Akmal dan murid-murid cuba namakan bahagian yang terlibat dalam pencernaan kita. Okey, boleh kita mula sekarang? Boleh cikgu? Okey. Baik, sekarang ni cikgu, saya dan juga murid-murid akan melabel bahagian yang terlibat dalam pencernaan. Jadi yang pertama ini kalau kita dapat lihat cikgu. Okey. Ini mestilah mulut cikgu. Okey, betul. Saya tulis nak? Boleh. Okey. M U L U T. Mulut. Okey, seterusnya. Bahagian tu. Ni apa, laluan cikgu? tu. Ni esophagus. Dekat-dekat dah bunyi dekat dah. Okey. Macam mana ejen cikgu? Esophagus. Okey. S O F A G U S. Esophagus. Ataupun esophagus. Bahasa Melayunya. Okey, ni untuk laluan. Jadi saya tahu cikgu. Okey, apa dia Akmal? Periuk. Periuk. Ya. Okey, sebut perut ni dah lapar ni. Okey, P E Y pula. R U T. Perut. Betul. Ini dia. Okey. Kalau yang seterusnya, usus cikgu. Ya, Okey. panjang tu Akmal usus kita. Betul. Okey, U S U S. Usus. Okey. Kalau yang ni cikgu, ini adalah laluan segala apa yang kita dah makan tu, iaitu dubur. Okey. Saya tulis cikgu. D U B U R. Dubur. Cikgu, betul ke jawapan saya dan juga murid-murid? Tepat sekali. Baik. Cikgu nak tengok jawapan semua murid-murid. Boleh tunjuk kepada penonton. Okey. Jom kita semak sama-sama. Okey. Jadi kita minta Daniel lah menyatakan apakah yang telah dilabelkan. Okey, bahagian badan tu. Bahagian badan yang terlibat dengan proses pencernaan ialah mulut, esophagus, perut, usus dan dubur, cikgu. Okey, tepat sekali. Betul. Baik. Jadi semua murid jawab dengan tepat. Yap. Akmal pun jawab dengan tepat. Apa kata kita beri ganjaran bunga, sekuntum bunga bagi setiap orang. Ya, sambil-sambil saya tampalkan bunga sekuntum ini kepada mereka. Kita nak berhenti rehat dulu. Anda semua jangan ke mana-mana. Selepas ini kembali ke tahap 1.
KPM. Masih lagi menyaksikan tahap 1 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Su kita. Cikgu, Okey, ya. lagu tu berkaitan dengan apa tu Cikgu Su? Kalau dengar betul-betul menghayati, sebenarnya lagu itu menceritakan pada kita urutan laluan makanan dalam sistem pencernaan. Jadi Akmal dan murid-murid, kita dah dengar lagu, dah terpampang seni kata. Apa kata? Akmal lengkapkan peta alir, maknanya mulakan dengan apa? Mulut tadi. Dan seterusnya apa dia? Boleh? Boleh? Saya buat sekarang, murid-murid. Cikgu? Boleh. Dan juga murid-murid. Okey. Okey, jadi saya ambil mulut Cikgu. Ini Murid-murid mulut, pun, makanan masuk menggunakan daripada mulut. Okey. Lepas tu pergi ke esophagus kat sini. Lepas tu dia pergi ke perut. Okey. Lepas Setakat ni perut betul. sini usus lah Cikgu. Okey. Nampak murid-murid dengan Abang Akmal pun buat sama-sama tau. Ya. Okey, usus dan terakhir sekali akan keluar dari dubur. Okey. Baik, nampaknya Akmal telah berjaya dan murid-murid pun dah berjaya membuat urutan. Murid-murid buat nombor, buat urutan aliran makanan. Ya. Okey. Murid-murid boleh tunjukkan tak urutan mana satu? Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Mari kita angkat. Kita tengok. Okey. Cikgu silakan menyimak jawapan tersebut. Baik. Jadi kita semak mula-mula mulut. Okey, esophagus. Kemudian akan dari esophagus hantar ke perut, kemudian ke usus dan yang tidak tercerna tu akan dikeluarkan melalui dubur. Okey, baik. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi apa sebenarnya berlaku pada setiap bahagian, Akmal tengok ya. Ini apa Akmal? Anggur. Kita nak cerita tentang kisah anggur hari ini. Jadi saya makan anggur masuk ke dalam perut. Selepas itu apa yang berlaku? Kita saksikan video animasi ini. Let's go. Dalam mulut, saya dihancurkan oleh gigi, lidah dan air liur. Saya akan menjadi lembut dan mudah untuk ditelan. Setelah ditelan, saya akan melalui esophagus. Ruang di sini agak sempit dan panjang. Saya terasa ditolak-tolak ke bawah. Ke mana saya akan dibawa selepas ini? Kemudian, saya akan dibawa ke perut. Saya akan dicernakan di sini. Kawan-kawan saya yang lain pun berada di perut lah. Selepas perut, kami dibawa ke usus. Usus ini sangat panjang. Nutrien dari saya dan makanan lain akan diserap di sini. Seterusnya, kami dibawa ke dubur. Sebahagian makanan yang tidak diserap atau tidak diperlukan akan menjadi tinja dan disingkirkan dari badan. Barulah saya tahu Cikgu. Ya, lebih jelas kan Akmal? Jadi macam kita tahu mulut tadi kita dah bincangkan. Esophagus sebagai laluan selepas makan ditelan. Dari esophagus akan dihantar ke perut. Kemudian selepas itu dari perut ke usus di mana nutrien diserap dan makanan yang tidak diserap dan tidak tercerna kita perlu keluarkan. Sebab tak bagus untuk badan. Jadi keluar melalui dubur. Baik Cikgu, markah yang kita nak berikan kepada murid-murid kita ni berapa Cikgu bunganya? Kita bagi 3 kuntung bunga setiap
seorang. 3 kuntung bunga, Ya, cikgu? ha. Okey, baik. Sampai-sampai saya nak tampal 3 kuntung bunga untuk setiap pelajar tu. Kita nak berhenti rehat dulu. Anda semua jangan ke mana-mana. Selepas ini kembali lagi dalam tahap 1. Didik TV KPM. Masya Allah, Akmal. Hati-hati masa makan. Tertib. Akmal, nanti. Hati-hati. Nanti tersedak. Kan cikgu dah cakap makan perlu tertib. Makan cara yang betul. Ini akibat dan kesan dia. Ya. Cikgu. Ya, Cikgu ya. bantu saya cakap kita masih lagi menyaksikan tahap 1. Sila. Okey. Kita masih menyaksikan sains tahap 1. Terbaiklah cikgu. Okey cikgu. Kali Okey. ni cikgu nak kongsikan apa pula dengan kami semua. Okey, Silakan. baik. Kali ni kita akan berbincang tentang perbuatan yang boleh mengganggu sistem pencernaan. Okey. Jadi, macam Akmal tunjukkan tu tadi, bukan satu perbuatan yang elok. Contoh yang tak baik. Tak baik. Mhm. Tetapi ada lagi sebenarnya, Akmal tadi makan secara cepat dan Gopoh. Satu lagi perbuatan yang boleh mengganggu sistem pencernaan kita ialah makan sambil berlari. Makan, berlari dan melompat-lompat. Pernah tengok tak orang? Pernah cikgu, selalu. Tapi nanti kita bincang kesan dia. Okey. Baik, yang ketiga, sambil makan, sambil bercakap. Makanan penuh mulut, kan? Ya. Tahu tak kesan dia? Apa dia? Kesan dia tadilah. Yang pertama, kemungkinan kita akan jadi tersedak. Tercekik. Lagi boleh muntah. Dan sakit perut. Boleh sakit perut. Jadi kesannya tak bagus. Dan ada juga Akmal yang tercekik. Pernah tak dengar orang yang tercekik makanan boleh meninggal dunia? Oh boleh cikgu, betul cikgu. Boleh. Jadi kita perlulah makan dengan cara yang betul. Cara yang betul macam mana cikgu? Nantilah. Oh, okey. Nanti. Okey. Baik, jadi Akmal, dalam pelajaran kita juga kita menerapkan nilai-nilai murni. Okey, dan sikap saintifik. Contohnya kita perlu bersyukur dengan anugerah Tuhan. Okey, anugerah Tuhan kerana mengurniakan sistem pencernaan yang baik. Jadi kita perlu jaga. Okey, jadi makan makanan yang sihat dan jaga kebersihan. Okey, itu saja cikgu. Ya. Boleh tak kita minta murid membuat kesimpulan tentang apa yang kita bincangkan? Boleh, tidak ada masalah cikgu. Silakan murid-murid. Siapa yang akan membuat kesimpulan? Daniel, boleh? Silakan Daniel. Boleh cikgu. Perbuatan yang mengganggu pencernaan ialah makan sambil berlari. Dan yang kedua, makan secara gelojoh. Dan yang ketiga, makan sambil bercakap. Kesannya ialah tersedak, muntah, tercekik dan sakit perut cikgu. Tepat sekali. Tepat sekali. Bijak anak murid cikgu. Okey, baik. Okey. Seterusnya cikgu. Seterusnya, kalau kita tinjau balik tahap prestasi murid kita pada kali ini. Jadi tahap murid sangat memberangsangkan dan sangat cemerlang. Tepuk lagi. Terbaiklah. Okey. Jadi kalau kita nak belajar lebih lanjut, mendapat maklumat yang lebih mendalam. Dekat mana? Dekat mana?
Portal Sumberku. KPM. Ya, baiklah. Okey. Terima kasih banyak kepada Cikgu Su. Okey, sama-sama Akmal. Ya, dan juga murid-murid kita di Google Meet. Ingat ya, kalau makan tu jangan makan gelojoh, jangan makan cepat-cepat. Nanti akan ada kesan akibatnya. Dan tak lupa juga untuk mengucapkan terima kasih kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Siti Zubaidah. Baiklah, kita akan jumpa lagi di episod seterusnya, Cikgu Su. Ya, insya-Allah. Ya, di slot seterusnya insya-Allah bersama dengan saya Akmal Nazir. Kalau ada salah silap, saya mohon maaf. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Cikgu, mari kita tunjuk cara makan yang betul. Kita nak tunjuk cara makan yang betul.